Walaupun sudah berlalu 41 tahun, namun kejadian yang berlaku pada tahun 1977 ini masih segar dalam ingatan. Apa yang berlaku adalah pesawat MH653 yang ketika itu dalam penerbangan dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur telah dirampas. Pesawat Boeing 737-200 itu kemudiannya telah terhempas di Tanjung Kupang, Johor di kawasan Berpaya Bakau pada kira-kira jam 8.15 malam yang telah membunuh kesemua penumpangnya dan anak kapal berjumlah 100 orang. Tragedi ini merupakan yang terburuk dalam sejarah syarikat penerbangan ini sebelum berlakunya tragedi kehilangan MH370. Menurut laporan, juruterbang yang bertanggungjawab mengendalikan pesawat tersebut telah memberikan amaran kepada Menara Kawalan Lapangan Terbang Subang 20 minit sebelum tragedi itu berlaku. Mesej yang disampaikan ke Menara Kawalan memberitahu bahawa pesawat tersebut telah dirampas oleh kumpulan Japanese Red Army yang memiliki bahan letupan bersama mereka. Pendaratan yang dijadualkan di lapangan tersebut terpaksa dibatalkan dan pesawat tersebut menuju ke Singapura. Berikut adalah butiran terperinci mengenai tragedi ini. 7.21 malam, pesawat MH653 berlepas dari Pulau Pinang menuju ke Kuala Lumpur dengan 93 penumpang dan 7 kru kapal. 7.46 malam, pesawat berada di ruang udara Batu Arang di ketinggian 4,000 kaki. 7.47 malam, juruterbang menghubungi Menara Kawalan dan memberitahu 653 going around dan mesej itu dibalas oleh Menara Kawalan dengan 653 is clear to land, surface wind calm. Ketika ini terdapat pesawat lain yang menunggu pelepasan untuk mendarat di lapangan terbang yang sama selepas MH653. Juruterbang pesawat tersebut bertanya, "What's your problem?" Yang mana dijawab juruterbang MH653, "We have emergency on board." Pesawat kedua meminta Menara Kawalan memeriksa dengan lebih lanjut. Kru MH653 kemudian memberitahu, "We have a hijacker on board." 7.49 malam, MH653 memberitahu, "Maintaining 3000 coming over Kuala Lumpur back on in 2 minutes, hijacker on board." Dan dibalas Menara Kawalan, "Cleared to land on runway 33 with no delay." MH653 kemudian membalas, "We are now proceeding to Singapore," dan bertanya, "Understand message received." Menara Kawalan membalas, "Message received, understood." 8.05 malam, mengikut prosedur biasa, Pusat Kawalan Kawasan di Kuala Lumpur memberitahu Pusat Kawalan Kawasan Singapura tentang perkara ini dan meminta agar membenarkan MH653 terbang di ketinggian 21,000 kaki. 8.08 malam, Pusat Kawalan Singapura memberikan pelepasan pada ketinggian 11,000 kaki dan seminit kemudian MH653 melaporkan bahawa ia mula menurun. 8.12 malam, pelepasan seterusnya diberikan oleh Pusat Kawalan Singapura untuk pesawat menurun ke ketinggian 7,000 kaki. Pusat Kawalan kemudian menghantar mesej seterusnya namun tidak diterima kemungkinan disebabkan terputus hubungan, menyebabkan prosedur kecemasan dimulakan oleh kedua-dua Pusat Kawalan Kuala Lumpur dan Singapura. 8.30 malam, menurut laporan polis, MH653 sedang menuju ke Tanjung Kupang di Mukim Gelang Patah, Johor ketika itu. Saksi di darat termasuklah konstabel polis yang kemudiannya melaporkan nahas itu dengan segera di balai polis berdekatan. Menurut saksi berkenaan, pesawat MH653 meletup di udara. Semua lampu terpadam dan beberapa saat kemudian ia terbabas lalu menjunam ke tanah diikuti dengan letupan kedua. Pihak polis di Johor kira-kira 56 km dari lokasi nahas dengan segera melancarkan operasi menyelamat terdiri daripada ambulans, kenderaan penyelamat lain termasuk sepasukan polis, perubatan dan kaki tangan lain. Mereka tiba di tempat kejadian selepas jam 10 malam. Antara mangsa-mangsa yang diketahui butiran termasuklah kru GK Ganjur juruterbang, Kamaruzaman Jalil pembantu juruterbang, Karim Tahir dan On Jaafar pramugara, Sharifah Sidah Said Muhammad dan Azian Burhanuddin pramugari. Antara penumpang yang dikenal pasti, Datuk Seri Haji Ali bin Haji Ahmad, Menteri Pertanian, Tan Sri Mahfuz Khalid, Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya, Datuk Haji Khalid Muhammad, Pengarah Kerja Raya Bahagian Tentera, Abu Bakar Osman Marikan, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perikanan, Hud Fazil, Setiausaha Politik Datuk Seri Haji Ali, Mario Garcia Incautez Gio dan isterinya Duta Cuba ke Malaysia.
Terdapat beberapa teori yang menyebabkan berlakunya insiden menyayat hati ini. Antaranya termasuklah: 1. Pesawat MH653 telah dirampas oleh ahli tentera merah Jepun. Walau bagaimanapun, teori ini telah dinafikan oleh Tan Sri Ghazali Shafi'i yang merupakan Menteri Dalam Negeri ketika itu. Kedua, pesawat MH653 dirampas oleh kumpulan militan Vietnam. Teori ini dibuat berdasarkan penahanan 3 ahli militan Vietnam oleh Singapura berikutan rampasan pesawat DC-3 Air Vietnam sebelum insiden rampasan MH653. Teori ini mencadangkan bahawa kumpulan militan ini mungkin merampas MH653 untuk membebaskan 3 ahli yang ditahan. Ketiga, pesawat MH653 dirampas oleh penentang kerajaan Cuba, namun ia tidak mempunyai sebarang sokongan. 2 hari selepas tragedi nahas ini, laporan akhbar menyatakan bahawa pelaku adalah berseorangan, namun identitinya tidak dapat dipastikan. Hubungan antara tragedi ini dengan kumpulan tentera merah Jepun tidak dapat dipastikan disebabkan kesemua daripada mereka yang menaiki pesawat tersebut telah terbunuh. Masalah lain juga timbul, termasuklah kesukaran untuk mengebumikan mereka yang terbunuh kerana identiti mangsa-mangsa juga tidak dapat dikenal pasti. Ia disebabkan oleh kemalangan yang tersangat dahsyat, membuatkan mayat-mayat berada dalam keadaan hancur. Menurut laporan, cebisan-cebisan mayat bertaburan di dalam paya dan ada yang tersangkut di atas pokok berhampiran. Juga ditemui beberapa pucuk senjata api dipercayai milik penumpang. Cebisan mayat tersebut kemudiannya dipungut dan dikumpulkan lalu dikebumikan di perkuburan khas Jalan Kebun Teh Johor Bahru pada hari Jumaat 9 Disember iaitu 5 hari selepas kejadian berlaku. Upacara pengebumian dilakukan mengikut adat dan acara agama termasuklah Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. 9 bulan selepas tragedi nahas, satu laporan rasmi yang mengandungi hasil siasatan terhadap kotak hitam MH653 telah didedahkan. Menurut laporan, juruterbang dan salah seorang daripada kru pesawat telah ditembak mati lebih awal oleh perampas sebelum pesawat meletup. Terdapat rakaman suara yang kedengaran 3 das tembakan dan rayuan oleh Kapten GK Ganjur sebelum ditembak yang berbunyi, "No, please don't." Juga kedengaran suara yang menyebut, "You bluff us," oleh seorang yang tidak dikenali sebelum bunyi tembakan kedengaran. Antara suara lain yang kedengaran adalah perbualan bahasa asing. Pesawat tersebut mula menjunam sebaik sahaja tembakan tersebut berlaku. Laporan rasmi tersebut juga membuktikan bahawa tiada letupan yang berlaku ketika pesawat berada di udara. Begitulah pengakhiran pesawat MH653 yang berakhir dengan rampasan dan kemudian terhempas di Tanjung Kupang pada tahun 1977. Kita mendoakan moga mangsa-mangsa yang terkorban ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.